Ya, penonton, pada ketika ini kita akan berbicara berkenaan persidangan MIND ataupun persidangan Minda Inovasi Dinamik 2022 Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sudah pastinya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana usaha untuk memperkasakan penyelidikan dan juga menyemarakkan inovasi khusus dalam fasa peralihan akademik ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar yang merupakan Timbalan Rektor Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan juga kita bersama dengan Dr. Syed Ismail bin Syed Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, mungkin untuk permulaan ini kita boleh kongsikan kepada penonton berkenaan dengan persidangan MIND 2022 ini, bagaimana signifikan penganjurannya dan juga dalam kita menilai situasi semasa perubahan ke arah digitalisasi khususnya pada masa kini. Okey, terima kasih kepada saudara Menawar. Terima kasih kita dapat bersama dengan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Sebenarnya persidangan MIND 2022 ini merupakan satu platform yang kita sediakan di peringkat kementerian, khususnya di peringkat IPG, untuk memperkasakan lagi penyelidikan dan inovasi yang dihasilkan oleh para pendidik kita. Dan MIND ini kita telah merupakan satu program 2 tahunan yang sebenarnya telah pun kita mulakan pada tahun 2018 dan kali ketiga inilah pada tahun 2022 ini. Dan seiring dengan keperluan digital hari ini, lebih-lebih lagi selepas kita berada dalam fasa peralihan endemik ini, maka keperluan untuk MIND kita anjurkan seiring dengan keperluan digital ini memang sangat diperlukan, khususnya kepada para pendidik lah. Dan ini juga sebenarnya seiring dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, di mana hasratnya itu meningkatkan kualiti guru melalui peningkatan aktiviti penyelidikan dan inovasi. Dan di peringkat IPG sebagai pembekal latihan untuk pra-perkhidmatan dan juga dalam perkhidmatan. Jadi MIND ini kita anjurkan untuk memberi peluang kepada semua para pendidik kita yang berada di seluruh negara, termasuk juga di IPG dan juga di FPTA juga, untuk terlibat sama dalam menonjolkan hasil-hasil penyelidikan dan inovasi-inovasi baru yang boleh memberi impak yang positif kepada pendidikan kita, khususnya di bilik darjah lah. Lebih-lebih lagi kita kata tadi dengan keperluan digital yang diperlukan hari ini, dan kita telah pun mengaplikasikan usaha ini semasa kita berada pada fasa tempoh hari PKP, di mana semua pengajaran, pembelajaran dilaksanakan secara online. Jadi inilah ruang dan peluang untuk kita kongsikan maklumat dan kepakaran ini kepada semua audien ataupun peserta kita untuk tahun ini. Saya juga cukup tertarik dengan tema yang diangkat pada tahun ini adalah mengupaya pendigitalan inovasi dan penyelidikan ke arah kecemerlangan pendidikan masa hadapan. Jadi mungkin Dr. Syed Ismail boleh kongsikan bagaimana dari segi perkaitan tema yang dipilih ini dan juga selari dengan objektif pada tahun ini. Okey, terima kasih saudara Munawar, dan sebagaimana yang disebutkan oleh yang berusaha Dr. Nasruddin tadi, so kita berada dalam fasa peralihan daripada pandemik kepada endemik. So bila kita sebut tema MIND kita pada tahun ini, iaitu mengupaya pendigitalan inovasi dan penyelidikan ke arah kecemerlangan pendidikan masa hadapan. Jadi kalau kita lihat dunia telah berubah apabila kita melalui pandemik PKP sebagaimana yang Dr. Nasruddin sebutkan tadi. So dalam konteks bilik darjah pendidikan, sudah tentulah ramai, kalau kita lihat, banyak pihak memberi pandangan tentang isu-isu yang berlaku dalam PDP sewaktu PKP. So mereka yang terlibat secara langsung sudah tentunya guru-guru, para pendidik di sekolah. Jadi dalam fasa peralihan ini kita lihat untuk melalui pandemik kepada endemik, so melaksanakan PDP sudah tentulah tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka, banyak dilakukan secara dalam talian sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Nasruddin tadi. So bila sebut dalam talian, sudah tentulah kita memerlukan kemahiran digital ini. Bagaimana para pendidik dapat melaksanakan PDP dengan menggunakan digital, teknologi digital, bagi memacu pendidikan kita pada masa hadapan ini. Dan untuk ini MIND, kalau kita lihat pada dalam konteks ini, MIND kita laksanakan ini untuk memberi ruang dan peluang. Kerana kita tahu, tadi kita dah sebut, guru-guru di sekolah menghadapi masalah. So, bagaimana nak menyelesaikan masalah ini sudah tentulah melalui penyelidikan. So, dengan melaksanakan penyelidikan,
pelbagai inovasi dapat diketengahkan oleh para pendidik. So dalam konteks kami di IPG, kita membekalkan guru-guru ke sekolah. Sudah tentulah perkara-perkara begini diberikan penekanan, kita beri ruang dan peluang kepada, kalau kami di IPG, siswa guru kita melihat konteks sebenar di bilik darjah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah di dalam bilik darjah. Kajian perlu dilaksanakan. Okay? Jadi MIND memberi ruang dan peluang kepada siswa guru, kepada para pendidik di sekolah, pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan untuk berkongsi pengalaman bagaimana mengatasi sesuatu isu yang berlaku dalam konteks sebenar di bilik darjah. Seperti yang Doktor terangkan tadi, ianya merupakan program yang dianjurkan secara 2 tahunan. Kali terakhir dilaksanakan secara bersemuka pada tahun 2018. Kemudiannya kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan dianjurkan secara hybrid. Jadi bagaimana mungkin kita boleh memberikan perhatian terhadap perincian berkenaan penganjuran tahun ini? Bagaimana, Doktor? Okey, untuk penganjuran tahun ini, kita telah pun berdasarkan pengalaman kita yang kita buat secara bersemuka sepenuhnya 2018 dan pada tahun 2020 kita buat secara hybrid, secara online. Dan tahun ini kita melihat kekuatan-kekuatan yang kita ada masa penganjuran 2 kali tersebut. So untuk tahun ini memang kita laksanakan secara hybrid. Tujuannya untuk membolehkan khalayak lebih ramai mengikutinya, di mana program-program kita pada peringkat awal, saringan, pertandingan peringkat awal semua kita laksanakan secara online. Dan selepas itu kumpulan yang terakhir saja kita ketemukan secara bersemuka di IPG Datuk Razali Ismail Terengganu nanti. Dan dari segi kita punya peserta juga kita membuka secara dua-dua, secara hybrid. Ini membolehkan kita menganggarkan peserta yang datang secara bersemuka ini lebih kurang dalam 1,500 orang begitu, di mana kita buka dengan pameran, penglibatan dalam seminar yang kita anjurkan dan juga pertandingan inovasi yang kita anjurkan. Dan dalam masa sama kita juga menggunakan talian-talian kita untuk melaksanakan program ini untuk dituntun oleh semua pihak. Seluruh dunia pun boleh tengok dalam kita punya FB Live dan sebagainya yang serentak kita laksanakan. So maknanya dengan penganjuran kali ini kita gunakan dua-dua platform tersebut, kita dapat menyebarluaskan lagi hasil-hasil inovasi ini dan juga mengikuti persidangan yang kita anjurkan pada kali ini. Dan kita dapati MIND kali ini memang kita berubah sedikit daripada yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita fokus kepada hasil-hasil produk inovasi guru yang memberi impak kepada PNP khususnya di bilik darjah lah. Tetapi kali ini kita gabungkan dua lagi, iaitu kita di samping kita menganjurkan MIND itu sendiri untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang terbaik yang telah memberi impak kepada PNP di bilik darjah, kita juga menganjurkan seminar penyelidikan, di mana kertas-kertas penyelidikan dikongsikan, hasil-hasil penyelidikan dikongsikan kepada lebih ramai lagi. So dua-dua kita blendkan secara hybrid, di mana ada secara online dan juga secara bersemuka. Dan ini pastinya dapat meningkatkan kecekapan pengurusan kita, dan yang lebih penting impak dia lebih ramai lagi boleh mengikuti program-program yang kita anjurkan ini. Dan kita mengharapkan supaya guru-guru di sana, di luar sana, dan juga para pendidik dapat bersama kita lah dalam melihat perubahan-perubahan inovasi yang dihasilkan dan juga hasil-hasil penyelidikan yang boleh diguna pakai oleh mereka. Sebab di peringkat IPG ni kita menyebarluaskan hasil kita bukan berasaskan kepada keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membantu anak-anak kita di sekolah tersebut dapat pembelajaran yang lebih kondusif dengan kaedah-kaedah yang lebih sistematik dan memudahkan pembelajaran dia. Dan ini sebenarnya seiring dengan misi dan misi Kementerian Pendidikan itu sendirilah. Saya pasti banyak pengisian dan juga program akan dilaksanakan bersempena dengan persidangan MIND 2022 ini. Doktor, secara ringkas, Doktor, mungkin ada laman sesawang yang boleh Doktor kongsikan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan persidangan MIND ini, Doktor? Okey, jadi untuk makluman para penonton dan untuk penawar sendiri,
So kita sebagaimana yang Dr. Nasruddin sebut tadi, kita buat secara hybrid. Kita boleh ikuti juga program ini melalui laman sesawang FB IPJM, FB rasmi IPJM, dan dalam waktu yang sama dalam acara nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui YouTube. Jadi para penonton yang tidak berkesempatan untuk bersama dengan kita secara bersemuka di IPJ Kampus Datuk Razali Ismail, jadi kita siarkan juga melalui FB rasmi IPJM dan saluran YouTube kita. Jadi sebagaimana Dr. Nasruddin sebut, kita sasarkan 1,000 ke 1,500. Jadi insya-Allah kita sama-sama menjayakan program ini nanti. InsyaAllah sama-sama kita memberi sokongan, dukungan dan juga untuk kita menjayakan persidangan MIND IPG 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar dan juga Dr. Syed Ismail bin Syed Mustafa atas perkongsian pada pagi ini. Dan penonton, pada kali ini kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan mengetahui rahsia kecantikan dan juga kesihatan bersama dengan V Asia.